Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Jika tidak dipecahkan ruyung, bagaimana dapat sagunya? Senario di Dataran Merdeka yang menyaksikan kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim Keadilan, Tun Dr. Mahathir Mohamad Pejuang, Muhammad Sabu Amanah, Lim Guan Eng DAP, Datuk Seri Syafiee Apdal Warisan, Wilfred Majus Tanggau UPKO dan Syed Saddiq Abdul Rahman Muda Isnin lalu adalah sesuatu yang menyejukkan hati rakyat yang mendambakan keamanan dan keadilan. Jom Channel berkongsi petikan kenyataan beberapa pemimpin pembangkang selepas perarakan itu. Pengerusi Pakatan Harapan yang juga Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kehadiran beliau dan 106 ahli parlimen adalah untuk menyatakan pendirian dan membantah sikap kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang terus-menerus merobek kesucian institusi parlimen serta melanggar saranan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah yang menggesa agar perbahasan diadakan. Parlimen sengaja ditutup tanpa alasan yang masuk akal dan pelbagai lagi alasan-alasan teknikal dengan matlamat mahu mengelakkan kebertanggungjawaan serta prinsip ketelusan dan sema imbang, tegasnya dalam satu kenyataan. Sementara itu, Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata semua blok pembangkang bertekad untuk keperkarangan Parlimen Isnin lalu bagi menyatakan sikap ahli parlimen kepada pencabulan kabinet ke atas lambang institusi demokrasi negara. Beliau menegaskan alasan COVID-19 hanyalah helah kerana secara sainsnya bangunan parlimen telah pun mencapai imuniti kelompok iaitu tahap 4 pemulihan kerana kami telah divaksinkan beserta prosedur operasi standard SOP ketat yang diamalkan di parlimen. Darurat politik ciptaan Muhyiddin kini jadi senjata makan tuan apabila beliau gagal mematuhi prinsip undang-undang dengan mencabuli kuasa YDPA dalam perkara 150 dan subseksionnya yang jelas baginda tidak memperkenankan pembatalan ordinan darurat yang dibuat oleh Kabinet. Baginda mahu melaksanakan pembatalan melalui perbahasan di Parlimen dan telah pun menitahkan hasrat tersebut, kata Mujahid. Beliau berpendapat atas sebab itulah yang di-Pertuan Agong mendesak supaya Parlimen dibuka. Hanya setelah dibahas oleh kedua-dua Dewan Rakyat dan Negara, barulah baginda akan memperkenankan bersekali dengan tamatnya darurat secara automatik pada 1 Ogos, tegas ahli Parlimen Parit Buntar itu. Sementara itu, mengulas mengenai kehadirannya Presiden Warisan, Datuk Seri Syafiee Apdal berkata, saya dan barisan rakan-rakan ahli Parlimen hanya mahu menjalankan amanah dan tanggungjawab serta tugas kami selaku ahli-ahli yang berhormat yang telah dipilih rakyat pada pilihan raya yang lalu. Parlimen merupakan sebuah institusi penting untuk memacu, membangun dan mentadbir sesebuah negara dengan menetap dan menggubal undang-undang yang ada. Jika perundangan di sesebuah negara itu tidak berlaku, tidak mungkin kerajaan dapat menjalankan fungsinya dengan baik secara semak dan imbang. Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng pula menegaskan mereka dihalang kerajaan daripada menjalankan amanah jawatan sebagai ahli parlimen. Hari ini kita bebas dari darurat tetapi kita tidak bebas dari COVID-19. Kita masih tidak bebas dari keberisitan ekonomi. Kita tidak bebas dari kehilangan nyawa dan mata pencarian kerana kegagalan PN menangani COVID-19, katanya. Guan Eng menyarankan ahli parlimen yang takut kepada COVID-19 tidak perlu hadir. Biarpun kami juga takut, tapi kami lebih risaukan masa depan negara kita. Kehilangan nyawa dan kes COVID-19 melonjak tinggi serta kehilangan mata pencarian. Bila kerajaan membawa sengsara besar kepada rakyat, membungkam parlimen, melanggar demokrasi berparlimen, menentang aspirasi rakyat dan membelakangkan sistem raja berperlembagaan, kami tiada pilihan melainkan terus bangkit melawan, tegasnya. Penaja Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Syed Saddiq Abdul Rahman pula berkata bahawa beliau dibayar gaji
diikuti oleh rakyat. Kini institusi rakyat ditutup kerana si pencatur kuasa yang takut hilang kuasanya, ujar beliau. Beliau mendakwa mereka tidak peduli kepada rakyat, oleh kerana itu mereka mesti dilawan. Keputusan tidak ikut sains dan data tetapi kepentingan politik. Kilang-kilang boleh dibuka, kasino boleh dibuka. Mesyuarat politik sampai lewat malam boleh, kumpul rumah Perdana Menteri boleh pula. Tapi nak pergi kerja kat Parlimen tak boleh, bidasnya. Walaupun kenyataan masing-masing berbeza bahasanya, namun penyatuan dari segi tujuan itu nampak lebih jelas. Diharap para pemimpin pembangkang kekal istiqamah menentang kezaliman dan tidak terpedaya dengan bisikan ghanimah dalam scheme of things. Mereka wajar berhenti menembak satu sama lain dan pada masa yang sama menasihati penyokong supaya menghentikan melakukan perbuatan itu. Percayalah, rakyat benci sikap hipokrit, penting diri sendiri dan kroni. Ingat pesanan nenek moyang kita, jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Jika tanpa usaha, manakan dapat hasilnya? Rakyat yang bijak akan menghukum anda jika dilihat menyeleweng dari landasan yang sebenarnya.